Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Bicara Darah Wanita, edisi baru, kulit keras, dikarang oleh Al-Fadil Ustaz Mansur bin Ismail Al-Hafiz, karangan Miftahul Ulum Seri Petaling. Sambung kita dalam pembahagian Mustahadah, bab Istihadah, muka surat 345. Carta darah lemah yang menengahi di antara dua darah kuat sama ada yang sama warna atau berlainan warna. Pertama, darah lemah terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama kurang 15 hari yang menengahi di antara, yang kedua 15 hari ke atas yang menengahi di antara. Yang pertama tadi kurang 15 hari yang menengahi di antara terbahagi kepada dua. Yang pertama, dua darah kuat daripada satu warna. Yang kedua, dua darah kuat berlainan warna. Yang pertama, dua darah kuat daripada satu warna tadi, ada dua lagi, terbahagi kepada dua lagi. Yang pertama, darah ketiga istimrar. Yang kedua, darah ketiga tidak istimrar. Darah ketiga istimrar terbahagi kepada satu. Ittifaq tukar kepada ghairu mumayyizah sehari semalam sahaja haid. Darah ketiga tidak istimrar terbahagi kepada dua. Pertama, Ibnu Hajar, darah pertama sahaja sebagai haid. Yang kedua, Syekh Romli, darah satu dan dua sebagai haid. Kembali kita kepada yang asal. Dua darah kuat berlainan warna. Daripada dua darah kuat, daripada kurang 15 hari yang menengahi di antara itu, ada terbahagi kepada dua. Ini yang kedua. Dua darah kuat berlainan warna terbahagi kepada dua juga. Darah ketiga istimrar, yang pertama. Yang kedua, darah ketiga tidak istimrar. Darah ketiga istimrar tadi terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama hukum Ibn Hajar digabungkan darah satu dan dua sebagai haid. Yang kedua, hukum Syekh Romli hanya darah pertama sahaja. Darah ketiga tidak istimrar ada satu, Ittifaq Ibn Hajar dan Syekh Romli, darah pertama sahaja haid. Kembali kita kepada yang awal. 15 hari ke atas yang menengahi di antara terbahagi kepada dua. Dua darah kuat daripada satu warna. Yang kedua, dua darah kuat berlainan warna. Dua darah kuat daripada satu warna terbahagi kepada dua, iaitu darah pertama darah ketiga istimrar. Yang kedua, darah ketiga tidak istimrar. Yang pertama, darah ketiga istimrar ada satu, ittifaq tukar kepada ghairu mumayyizah sehari semalam sahaja haid. Yang kedua, darah ketiga tidak istimrar. Ittifaq darah pertama haid, darah ketiga haid baru. Dua darah kuat berlainan warna terbahagi kepada dua, iaitu darah ketiga istimrar. Yang kedua, darah ketiga tidak istimrar. Darah ketiga istimrar iaitu ittifaq darah pertama sahaja sebagai haid. Darah ketiga tidak istimrar iaitu ittifaq darah pertama sahaja sebagai haid. Muka surat 346. Permasalahan 4. Kurungan mumayyizah. Darah lemah diselang-seli tetapi diakhiri dengan darah merah yang berterusan melepasi sempadan hari ke-15. Jika seorang wanita melihat darah, iaitu hitam satu hari, kemudian merah satu hari, kemudian hitam satu hari, kemudian merah satu hari, kemudian hitam satu hari, kemudian merah satu hari, dan begitulah kali keempat dan kelima. Kemudian selepas 10 hari darah merah keluar berterusan, maka dia dihukumkan sebagai mumayyizah juga. Hal ini ialah hitam yang pertama dan yang akhir beserta darah yang antara kedua-duanya. Manakala merah yang akhir adalah istihadah. Lau ra'at yawman aswada summa yawman ahmara summa yawman aswada summa yawman ahmara summa yawman aswada summa yawman ahmara wa hakadha rabi'an wa khamisan summa ba'da hadhihi al-ashrati al-ayyami aswada summa ahmara istamarra fa hiya mumayyizatun. Wal aswadu al-awwalu wal akhiru wa ma bainahuma haidun wal ahmaru al-akhiru istihadatun al-ibana wal ifadah. Muka surat 347. Contoh Cik Siti melihat satu hari bulan darah hitam, yakni selama satu hari, 2 hari bulan merah, 3 hari bulan hitam, 4 hari bulan merah, 5 hari bulan hitam, 6 hari bulan merah, 7 hari bulan hitam, 8 hari bulan merah, 9 hari bulan darah hitam, 10 hari bulan merah. Kemudian selepas itu dia melihat darah merah keluar berterusan.
Oleh itu, apabila dia melihat darah lemahnya keluar berterusan sehingga melepasi sempadan hari ke-15, dia dapat memahami bahawa dia masih di dalam kategori mumayyizah, di mana dia sedang berhaid dan beristihadah. Maka hukumnya di sini ialah berpandukan kepada hukumnya di sini ialah berpandukan kepada tamyiz, iaitu darah hitam yang pertama dan yang akhir, serta darah yang berada di antara kedua-duanya dihukumkan sebagai haid, yakni dari 1 hari bulan sehingga 9 hari bulan. Kesemua darah tersebut dihukumkan sebagai haid. Manakala dari 10 hari bulan ke semua darah merah yang berterusan itu dihukumkan sebagai istihadah. Surat 348. Peringatan. Apabila darah berselang-seli, yakni kuat dan lemah yang diakhiri darah kuat, keluar tidak melepasi hari ke-15, kemudian disusuli selepas itu oleh darah lemah yang keluar berterusan, yakni sama ada 15 hari, iaitu keadaan pertama daripada syarat tamyiz, yang ketiga ataupun kurang dari 15 hari, iaitu keadaan kedua. Dengan syarat darah lemah ini tidak diselangi oleh darah kuat lagi, maka ia dikira masuk dalam kategori mumayyizah. Hukumnya adalah berpandukan tamyiz, iaitu kesemua darah yang berselang-seli tidak melebihi 15 hari digabungkan sebagai darah kuat, lalu dihukumkan sebagai haid, iaitu gabungan darah selang-seli. Kemudian darah lemah yang berterusan keadaan pertama atau kedua dihukumkan sebagai istihadah. Wa misalu ikhtilali syarti salisi antara yauman aswada wa yauman ahmara wa hakadha. Wa mahallu hadha al-mithali al-akhiri illam yastamirra ad-da'ifu ba'da al-15 غير مميزة. أما إذا استمر فهي مميزة، كأن ترى يوما وليلة أسودا ثم مثلها أحمر ثم كذلك ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا ثم بعد هذه العشرة الأيام ترى يوما وليلة أسودا ثم يوما وليلة أحمر ثم يوما وليلة أسودا ثم أحمر استمر فهي مميزة، ويكون الأسود الأول والأخير وما بينهما حيض والأحمر الأخير طهرا. تحفة المحتاج ورسالة الشيخ Muhammad Al-Khatib وإزالة الالتباس. Muka surat 349. Contoh, Cik Siti melihat 1 hari bulan darah hitam, yakni selama 1 hari, 2 hari bulan merah, 3 hari bulan hitam, 4 hari bulan merah, 5 hari bulan darah hitam, 6 hari bulan merah, 7 hari bulan hitam, 8 hari bulan merah, 9 hari bulan darah hitam, 10 hari bulan merah. Kemudian selepas itu dia melihat darah merah keluar berterusan. Dari sini dia dapat melihat bahawa darah kuat terakhirnya pada hari ke-9, iaitu tidak melebihi sepadan hari ke-15. Dan juga dia melihat darah lemah ni yang keluar daripada darah hitam terakhir, iaitu pada hari ke-10 berterusan sehingga melepasi sepadan hari ke-15. Jadi dia dapat memahami bahawa dia masih di dalam kategori mumayyizah, di mana dia sedang berhaid dan beristihadah. Maka hukumnya di sini adalah berpandukan kepada tamyiz, iaitu darah hitam yang pertama dan yang terakhir, serta darah yang berada di antara kedua-duanya yang dikira sebagai haid, yakni dari 1 hari bulan sehingga 9 hari bulan. Kesemua darah tersebut dikategorikan sebagai darah kuat, lalu dihukumkan sebagai haid, manakala dari 10 hari bulan kesemua darah merah yang berterusan itu dihukumkan sebagai istihadah. Muka surat 350. Rajah yang ke-30 kurungan G. Tarikh 1 hari bulan jenis darah hitam, 2 hari bulan jenis darah merah, 3 hari bulan jenis darah hitam, 4 hari bulan jenis darah merah, 5 hari bulan jenis darah hitam, 6 hari bulan jenis darah merah, 7 hari bulan jenis darah hitam, 8 hari bulan jenis darah merah, 9 hari bulan jenis darah hitam, 10 hingga 28 hari bulan jenis darah merah. Huraian, darah dari 1 Jun digabungkan sehingga 9 Jun dan dikira sebagai haid, dan darah lemah yang keluar selama berterusan, yakni istimrar, dari 10 Jun hingga 28 Jun, yakni 18 hari, mencukupi syarat tamyiz ketiga. Keadaan 1 sebagai istihadah. Hukum: hari pertama haid, kedua haid, hari pertama sampai hari ke-9 haid, hari ke-10 sampai ke-28 istihadah atau suci. Hari yang ke-15 sempadan hari ke-15 itu istihadah juga.
ataupun darah kuat terakhir yang berselang-seli itu sampai hari ke-15 dan pada hari ke-16 ia bertukar kepada darah lemah yang berterusan. Ini sama ada keadaan pertama atau kedua. Wa mahallu hadzal misal al-akhir illam yastamir ad-dha'ifu ba'da al-15 ghairu mumayyizatin amma idza istamarra fa hiya mumayyizatun. Maka kesemua darah yang berselang-seli sehingga hari ke-15 adalah haid. Ini kerana kesemuanya dikategorikan sebagai darah kuat. Jangan pula kita terlupa pada pelajaran sebelum ini bahawa darah yang keluar dengan apa-apa jua warna dan berbilang warna sekalipun, kesemuanya adalah haid selagi ia tidak melebihi 15 hari. Dan darah merah yang istimrar, yakni tidak istimrar, kesemuanya adalah darah istiadah selagi ia tidak diselangi dengan apa-apa darah, dengan syarat bahawa darah kuat terakhir tidak melepasi hari ke-15 dan darah lemah berterusan ini bermula dari hari ke-16 ataupun sebelumnya. Jika bermula hari ke-17, maka darah yang berselang-seli sehingga hari ke-16 itu tidak boleh dihukumkan sebagai haid. Ini kerana darah yang berselang-seli iaitu kuat dan lemah telah dikategorikan sebagai darah kuat. Muka surat 351. Dan ia melebihi 15 hari, maka ia menyalahi syarat tamyiz. Nota kaki yang pertama, darah kuat melebihi 15 hari menyalahi syarat. Sambung. Berdasarkan faktor ini, ia dimasukkan dalam bab ghair mumayyizah, formula. Daripada penyusun yang dhaif, bagaimanakah cara mudah untuk mengetahui bahawa darah yang berselang-seli ini adalah daripada bab mumayyizah ataupun ghair mumayyizah? Pertama, perhatikan kepada darah kuat yang berselang-seli dengan darah lemah itu. Tumpukan perhatian anda kepada darah kuat yang terakhir keluar. Adakah ia keluar melepasi sepadan hari ke-15 atau tidak? Jika darah kuat yang terakhir keluar tidak melepasi hari ke-15, maka barulah kita dapat memastikan bahawa darah kuat yang berselang-seli itu boleh digabungkan dengan darah lemah serta dikira dalam kategori darah kuat. Apabila dijumlahkan gabungan tersebut, ianya tidak melebihi 15 hari, maka ia adalah mumayyizah, lalu dihukumkan ia sebagai haid. Selepas itu baru kita melihat kepada darah lemah yang keluar selepas darah kuat terakhir itu. Adakah ia berterusan dengan tidak diselang-seli lagi atau sebaliknya? Jika darah lemah ini masih berselang-seli juga, maka ia ditukarkan kepada bab ghair mumayyizah. Kedua, seandainya darah kuat yang terakhir keluar melepasi hari ke-15, maka sudah tentu dia dapat mengenal pasti bahawa darah yang berselang-seli itu adalah di dalam bab ghair mumayyizah. Lalu hukumnya ialah hanya sehari semalam sahaja daripada permulaan dia melihat darah itu dihukumkan sebagai haid. Muka surat 352. Perhatian, seandainya darah lemah yang berterusan, yakni selepas daripada pertukaran darah kuat yang terakhir tidak melepasi hari ke-15, bertukar kepada warna yang lebih lemah dan paling lemah, maka ia masih dikira sebagai darah lemah yang berterusan. Lalu digabungkan kesemuanya menjadi istiadah. Ini contohnya darah kuat hitam berselang-seli dengan darah merah sehingga darah hitam terakhir pada hari ke-9, kemudiannya keluar darah merah 5 hari, maka kuning 5 hari dan darah keruh 5 hari. Maka ia masih dalam bab mumayyizah. Dan hukumnya ialah 9 hari pertama darah hitam dan merah dikira sebagai haid, manakala darah merah yang keluar dari hari ke-10 iaitu 5 hari tambah kuning 5 hari tambah keruh 5 hari, jumlahnya 15 hari, dikira sebagai istihadah. Wallahu alam. Muka surat 353. Contoh lain yang sama hukumnya dengan contoh Cik Siti, Raja yang ke-30, kurungan H, Siti An. Tarikh 1 jenis darah hitam. Tarikh 1 jenis darah hitam. Tarikh 2 jenis darah nakok. Tarikh 3 jenis darah hitam. Tarikh 4 jenis darah nakok. Tarikh 5 jenis darah hitam. Tarikh 6 nakok. Tarikh 7 hitam. Tarikh 8 nakok. Tarikh 9 hitam. Tarikh 10 nakok. Tarikh 11 merah. Tarikh 12 nakok. 13 merah. 14 nakok. 15 merah. 16 nakok. 17 merah. 18 nakok. 19 merah. 20 nakok. 21 merah. 22 nakok. 23 merah. 24 nakok. 25 merah. 26 nakok. 27, 28 merah. Huraian. Darah kuat daripada 1 Jun dan nakok
digabungkan sehingga 9 Jun sebagai haid dan darah lemah keluar dan nakok secara berterusan, yakni istimrar daripada 10 Jun hingga 28 Jun, yakni 18 hari, mencukupi syarat tamyiz ketiga. Keadaan 1. Hukumnya haid hingga hari ke-9, hari ke-10 istiadah hingga hari ke-28. Muka surat 354. Siti An. Pada 1 hari bulan, dia melihat darah hitam keluar sehari semalam. Pada 2 hari bulan, nakok. Pada 3 hari bulan, hitam sehari semalam. Pada 4 hari bulan, nakok. Pada 5 hari bulan, hitam sehari semalam. Pada 6 hari bulan, nakok. Pada 7 hari bulan, hitam sehari semalam. Pada 8 hari bulan, nakok. Pada 9 hari bulan, disusuli hitam sehari semalam untuk kali kelima. Ini darah kuat terakhir pada hari ke-9, tetapi tidak melepasi sempadan hari ke-15. Tidak melepasi sempadan hari ke-15. Pada 10 hari bulan nakok, pada 11 hari bulan dia melihat darahnya bertukar warna kepada merah selama sehari semalam. Pada 12 hari bulan nakok, pada 13 hari bulan dia melihat darahnya berulang seperti itu pada kali kedua dan ketiga sehingga melepasi sempadan 15 hari, yakni hari ke-16 nakok, dan selepas itu darahnya terhenti ataupun bersambung lagi dengan darah merah. Maka Siti An ini dihukumkan dengan mumayyizah kerana darah kuat terakhirnya pada hari ke-9 tidak melepasi hari ke-15. Kemudian nakok bermula pada hari ke-10 diiringi dengan darah lemah. Maka ia dianggap darah lemah yang keluar berterusan dengan diselangi oleh nakok, lalu dihukumkan sebagai suci yang berada di celah-celah darah lemah, yakni istiadah. Soalan: selesaikan masalah yang dihadapi oleh Siti An. Adakah ia berada dalam bab mumayyizah ataupun sebaliknya? Dengan terperinci. Jawapan: darah kuat terakhirnya, yakni hitam, pada hari ke-9 tidak melepasi sempadan hari ke-15, termasuk nakoknya, yakni darah kuat hitam diselang-seli dengan nakok, yakni digabungkan kesemuanya, lalu dihukumkan sebagai haid. Hari yang ke-10 sehingga akhir itu adalah suci, yakni nakok dan darah lemah selang-seli dengan nakok itu dikategorikan sebagai darah lemah, lalu dihukumkan sebagai istiadah. Muka surat 355. Hanya saja perlu diingatkan bahawa nakok pada hari ke-10 tidak dikategorikan sebagai haid, walaupun nakok yang sebelumnya itu adalah haid. Hal ini disebabkan nakok sebelum itu berada di celah-celah darah haid, ini hitam. Tetapi sebaliknya, nakok pada hari ke-10 adalah selepas darah kuat. Ini bermakna darah kuat telah berhenti dan bermula nakok, ini suci. Kes ini sebenarnya dikiaskan pada darah lemah yang diselang-seli dengan darah kuat. Contoh Cik Siti. Lalu dihukumkan sebagai haid, yakni darah lemah yang berselang-seli dengan darah kuat itu adalah seperti nakok yang berselang-seli dengan darah kuat. Tetapi sebaliknya, nakok pada hari ke-10 berada di luar daripada darah hitam, bukannya di antara darah kuat, maka ia dikira istiadah ataupun suci, berdalilkan daripada kitab Dawabit muka surat 37. Muka surat 356. Wa mahalluhu idza lam yastamir al-dha'ifu ba'da al-15 amma idza istamarra fa hiya mumayyizatun wa misluhu an-naqa'u baina damaini. Falau ra'at yawman wa laylatan aswada summa mislaha naqa'an summa kadzalika saniyan wa salisan wa rabi'an wa khamisan summa ba'dahu hadhil asharati tara yawman wa laylatan ahmara summa mislaha naqa'an summa kadzalika saniyan wa salisan fa yujawizu 15 mutaqatti'an aw muttasilan bidamin ahmara fa yuhkamu laha bitamyizi. Faljawabu al-ashiru wa ma ba'dahu tuhrun wa damu tis'ati wa naqa'uha haidun wa innama lam yadkhul ma'aha al-ashiru li'anna an-naqa'a innama yakunu haidan idza kana baina damai haidin wa takhallala ad-dha'ifu kan naqa'i fi ma dhukira wa yuhkamu bi annahu haidun bi syartihi. Intaha. Terjemahan: dan keadaan ini berlaku apabila darah lemah tidak berterusan sehingga melebihi 15 hari. Adapun apabila darah lemah berterusan, maka wanita itu dikategorikan sebagai mumayyizah.
Dan seperti masalah ini, apabila nakok berada di antara dua darah, jika wanita itu melihat darah hitam sehari semalam, kemudian dia bernakok, ini tidak keluar darah, sehari semalam juga. Kemudian berlaku turutan yang sama kali kedua, kali ketiga, kali keempat dan kelima. Kemudian selepas hari ke-10 tersebut, wanita itu melihat darah merah sehari semalam. Kemudian dia bernakok selama sehari semalam juga. Kemudian berlaku turutan yang sama pada kali kedua dan ketiga, keempat, kali ketiga sehingga melebihi 15 hari. Sama ada nakok wanita itu terputus dengan darah merah yang keluar atau bersambung, maka wanita itu dihukumkan sebagai mumayyizah. Muka surat 357. Maka jawapan untuk masalah ini pada hari yang ke-10 yakni nakok dan selepasnya bagi darah yang keluar dihukumkan sebagai suci. Manakala 9 hari yang pertama bagi waktu keluarnya darah dan nakoknya, ianya dihukumkan sebagai waktu haid. Yang ni nakok ni ialah haid dari segi hukum. Hanya sahaja hari yang ke-10 itu yakni nakok tidak dihukumkan sebagai waktu haid kerana nakok yang akan dikira sebagai waktu haid. Yakni haid dari segi hukum apabila ianya berada di antara dua darah haid yang keluar. Dan yakni hukum keluarnya darah lemah di celahan darah-darah tersebut, ini seperti contoh Cik Siti, adalah sama seperti hukum nakok pada masalah yang telah disebutkan di sini. Lalu nakok itu akan dihukumkan sebagai haid apabila ianya bersama dengan syarat-syaratnya. Sila rujuk pada bab nakok yang sudah diterangkan pada permulaan kitab. Muka surat 358. Contoh selang-seli dari 4 jenis darah dari kitab An-Nibras. Peta minda yang ke-30 kurungan I. Soalan. Adik An melihat sehari semalam darah hitam, 10 hari merah, 3 hari hitam dan 16 hari merah. Jawapan. Sehari semalam hitam tambah 10 hari merah tambah 3 hari hitam. Jumlahnya 14 hari dikira sebagai haid. Kemudian darah merah mulai keluar pada hari ke-15 hingga hari ke-31. Maka ia dihukumkan sebagai istiadah kerana ia berada dalam bab mumayyizah. Fara'at yawman wa laylatan qawiyan wa 'asharata ayyamin dha'ifan wa salasata ayyamin qawiyan thumma daman dha'ifan mustamirran wa haiduha ayyamul qawiyaini ma'a ma bainahuma an-nibras. Peta minda yang ke-30 kurungan J. Ataupun contoh adik Yam melihat darah hitam keluar sehari semalam. Ini 10 hari. 10 hari nakok, 3 hari hitam dan 16 hari merah. Maka jawapannya juga sama, iaitu sehari semalam hitam tambah 10 hari nakok tambah 3 hari hitam, jumlahnya 14 hari dikira sebagai haid. Dan bakinya adalah istiadah. Ini perhatian, nakok di dalam contoh ini bukanlah nakok yang akan menyempurnakan masa suci seperti yang sudah diterangkan dahulu. Fara'at yawman wa laylatan qawiyan wa 'asharata ayyamin naqa'an wa salasata ayyamin qawiyan summa daman dha'ifan mustamirran fa haiduha ayyamul qawiyaini ma'a ma bainahuma an-nibras. Faedah, kita baru saja muka surat 359. Kita baru saja selesai mempelajari 2 jenis darah dan 3 jenis darah dengan kaedah-kaedahnya serta pendapat-pendapat ulama berkaitannya. Ini merupakan perkara asas yang perlu diketahui dengan teliti kerana hukum-hukum yang berkaitan masalah darah yang melebihi 3 jenis akan dikiaskan daripada asas ini. Contohnya, jika seorang wanita melihat darahnya keluar 4 jenis darah atau 5 dan ketiga dan ke atas dalam tempoh sebulan, ini maksudnya berselang-seli seperti contohnya hitam, merah, hitam dan merah. Di sini dia melihat darahnya keluar dalam 4 jenis darah atau 5 jenis. Ini bermakna dia hanya perlu membandingkan, ini kias dengan pelajaran yang telah lalu, iaitu pada permasalahan yang keempat, darah kuat yang berselang-seli dengan darah lemah. Berdasarkan perkara inilah, dia mesti melakukan beberapa perkara. Pertama, perkara yang perlu dilakukannya ialah dia perlu memerhatikan pada keadaan darah kuat yang terakhir. Adakah ia melepasi sepadan hari ke-15 ataupun tidak? Jika tidak, maka kesemua darah yang berselang-seli itu 15 ataupun selang-seli itu dihukumkan sebagai darah kuat dan dikira sebagai haid. Kemudian diperhatikan pula darah lemah. Adakah ia berterusan atau tidak? Yakni selepas darah kuat terakhir berhenti dengan bertukaran darah lemah berterusan. Yakni sama ada keadaan pertama atau kedua yang tidak diselang-seli. Kedua, perlu diperhatikan darah lemah yang keluar berterusan atau tidak.
Adakah ia bermula dari hari ke-16 ataupun sebelumnya? Berterusan melepasi sepadan hari ke-15 atau tidak? Begitu juga, adakah darah lemah itu keluar bermula dari 17 ke atas atau tidak? Episod 360. Di sini barulah ia boleh menetapkan hukum. Jika bermula dari 16 hari bulan ataupun sebelumnya, maka dia dapat memahami bahawa darah lemah yang keluar daripada 16 hari bulan sehingga ke akhir itu ialah istiadah dan dia berada dalam kategori mumayyizah. Tetapi sebaliknya, jika darah lemah bermula dari 17 hari bulan ke atas, ini menunjukkan bahawa dia berada di dalam bab ghair mumayyizah. Kerana darah kuat terakhir yang berselang-seli selama 16 hari itu menyalahi syarat tamyiz kedua dan tidak boleh dihukumkan sebagai haid. Kiaskanlah hukumnya apabila berlaku keadaan keluar 4 jenis darah, 5 jenis darah dan seterusnya. Begitu juga, hendaklah dipastikan tidak terdapat darah lemah yang menengahi di celahan 15 hari yang berterusan itu, yakni tidak berselang-seli sehingga boleh dijadikan tempoh suci di antara dua haid. Contohnya darahnya berselang-seli selama 15 hari. Pada hari ke-16, darah lemah yakni merah keluar berterusan selama 15 hari, yakni tanpa diselang-seli. Dan selepas itu diakhiri dengan darah kuat hitam 5 hari. Oleh itu kaedahnya ialah dia mesti mengikut darah yang berselang-seli. Ini seperti pada contoh Cik Siti, maka 15 hari berselang-seli itu dijadikan haid. Kemudian disusuli 15 hari darah lemah sebagai suci, yakni istihadah. Dan darah terakhir ini kuat hitam tidak istimrar, ialah haid yang baru. Tetapi seandainya darah lemah yang mencelahi itu kurang daripada 15 hari, seperti contohnya 4 hari merah, 5 hari hitam, 6 hari merah dan 10 hari hitam, maka 4 hari merah itu ialah istihadah. Baginya 5 hari hitam, 6 hari merah dan 10 hari hitam dipecahkan mengikut dua pendapat. Nota kaki yang pertama sudah berlalu huraiannya. Sila rujuk pada perbahasan kaedah 3 warna. Sambung. Yang boleh dikiaskan mengikut kaedah darah lemah kurang 15 hari di antara dua darah kuat. Jika darah terakhir ialah darah kuat berterusan, maka ia ditukarkan kepada bab ghair mumayyizah. Wallahu a'lam.